Ilal hauli. Ilal haul. Ya. Mata'an ilal hauli khairu ihraj. Gha, gha. Ghaira. Mata'an ilal hauli khairu ihraj. Itu bunyikan kahak dia. Ikh. Mata'an ilal hauli khairu ihraj. Tu kahak dia. Ikh. Jadi ghaira ikhraj. Mata'an ilal hauli khairu ihraj. Okay. Boleh? Betul. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. Fusihin tu kalau nak wakaf, fusihin, bunyikan dengung dia. Okay. فيما فعلن في أنفسهن معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. Sampai sini? Saya nak baca sampai habis pun boleh. Saya nak. Taklah, separuh kita pause. Okey, boleh masa sini, ya. Okey, boleh. Okey, maksudnya 238. Peliharalah semua solat dan solat usta. Usta maksudnya solat usta menurut hadis yang sahih adalah solat asar. Dan laksanakanlah solat kerana Allah dengan khusyuk. 239. Jika kamu takut ada bahaya, solatlah sambil berjalan kaki atau berkenderaan. Kemudian apabila telah aman selamat, maka ingatlah Allah, solatlah sebagaimana dia telah mengajarkan kamu apa yang tidak kamu ketahui. 240. Dan orang-orang yang akan mati dalam kalangan kamu dan meninggalkan isteri-isterinya, hendaklah membuat nafkah sehingga tetapi jika mereka keluar sendiri, maka cari mereka sendiri dalam perkara-perkara yang baik. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 241. Bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi muta'ah mengikut cara yang patut sebagai satu kewajipan bagi bertakwa. 242. Demikianlah ayat menerangkan kepadamu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu memahami. Okey. Sampai sini kan? Ya. Okey. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. So, Sal dah habis ayat 242. Jadi saya sambungkan ayat 243 sampai 245. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Okey, ayat 243 242 243. Tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan kerana takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan kurnia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. 244. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahawa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 245. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Maksud meminjam Allah adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sadaqallahul azim. Okey. Terima kasih Kak Tipa, Haji Amran. Berat dulu Ya, insyaAllah. Okey. Okey, bye. So, Hati nak baca dulu. Boleh. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده
له بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Terjemahan 246. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seseorang Nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami nescaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jika diwajibkan di atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir daripada kampung halaman kami dan dipisahkan daripada anak-anak kami. Mereka diusir dan anak-anak mereka ditawan. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebahagian kecil daripada mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. 247. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut dapat memerintah ke atas kami, sedangkan kami lebih berhak ke atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak? Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fizikal. Allah memberikan kerajaannya kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. 248. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda-tanda kerajaan ialah datangnya tabut. Tabut ialah peti tempat menyimpan Taurat. Kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan daripada Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Okey, kita baca Ya, Mas. 41 ayat yang ke 249. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar
فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة. Tuan Haji, kalau Tuan Haji, wa man lam yata, dia bunyi yata. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم.
Terjemahan ayat 249. Maka ketika Talut membawa bala tenteranya, dia berkata, Allah akan mengujimu dengan sebatang sungai. Maka barang siapa yang meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali seceduk dengan tangannya. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebahagian kecil daripada kalangan mereka. Ketika dia, Talut dan orang-orang yang beriman bersama-samanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tenteranya. Mereka yang meyakini bahawa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Dan ketika mereka melawan Jalut dan tenteranya, ayat 250, dan ketika mereka melawan Jalut dan tenteranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ayat 251. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya, iaitu Daud, kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan jika Allah tidak melindungi sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, nescaya rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurniaan yang dilimpahkannya atas seluruh alam. 252. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau Muhammad adalah merupakan seorang Rasul. Wow. Tak boleh stop lagi gangguan tu. Tak bos. Memang ada apa Uh, Saya tukar mic je lah. Is it mic problem ke benda lain lah? Sebelum ni okey je bos. Belum memang ada juga. Hmm. Hari ni tadi pada awal baca tadi saya nanti ada memang Ya? Okey. hari ni whole day daripada pagi tadi lah, daripada tempat baca tu. Saya kena Juga saya baca, saya nampak Pau punya lampu biru punya. biru tu keluar. Tukar laptop lah nanti. Tukar laptop. Rasa dia punya connection. Nanti saya tukar laptop lah bos. Okay, nasi tak ada hari ni Nanti tak ada informasi kan. Nanti tak ada WhatsApp apa rasanya. Tak ada apa-apa. Okey, alhamdulillah. So, hati ada apa-apa, bos ada apa-apa berkenaan dengan tajwid? Sorry, mute lah. Tak ada apa, cuma tadi ada beberapa ketika saya tak dapat dengar tadi, hilang masa hati baca tu, dia beberapa ayat tu hilang. Mungkin saya punya good. Adalah beberapa benda yang saya rasa tak ada apa sangat, lebih pada macam sebutan yang nak betulkan kan. Macam tadi tu yang hati tegur tu, tol tu tak bunyi kan. Yautok dia polah kan. Dan pada tu kalau bos, untuk tajwid kan, macam kalau kita dengar yang bangsa Arabnya, dia sebutan huruf tu dia macam sebut tak sebut macam ringan, nipis, senyum. Konsep dia punya konsep sebutan huruf by huruf tu. Okey.
Okey, Acik ada komen apa Acik? Tak ada. Hari ni kita baca 3 muka surat kan hari ni kan? Okey, komen apa tu tadabbur? Untuk tadabbur saya cuba nak bacakan sikit apa maksud dia asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya suatu ayat adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Pada umumnya asbabun nuzul memudahkan para mufassir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat itu. Selain itu, ada juga yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dari hikmah di sebalik kisah diturunkannya suatu ayat. Ibn Taymiyah mengemukakan bahawa mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dapat membantu mufassir memahami makna ayat. Pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat dapat memberikan dasar yang kukuh untuk menyelami makna suatu ayat Al-Quran. Ada tak asbabun nuzul ayat 248 Pak? 248 tak ada. 248 tak ada. Ada satu lagi ilmu dia dipanggil Tawarikh An-Nuzul. First time dengar. Adalah ilmu Al-Quran yang menjelaskan masa dan tertib turunnya ayat Quran satu demi satu dari awal hingga akhir. Yang termasuk dalam Tawarikh An-Nuzul adalah ayat yang diturunkan pertama hingga terakhir, ayat yang diturunkan berulang-ulang, ayat yang diturunkan sekaligus atau terpisah, ayat yang pernah diturunkan kepada Nabi sebelum Muhammad, dan ayat yang belum pernah diturunkan sebelumnya. Pada umumnya ilmu ini digunakan para penafsir Al-Quran untuk mengetahui marhalah-marhalah dakwah Islam secara rinci. Kegunaan lain adalah untuk mengetahui asas tasyri'iyah, dan yang paling penting adalah untuk menolak argumen orang-orang atau kelompok tertentu yang ingin mengoyahkan iman umat Islam terhadap Al-Quran. Terjemahan Al-Quran adalah hasil usaha penerjemahan secara literal teks Al-Quran yang tidak dibarengi dengan usaha interpretasi lebih jauh. Terjemahan secara literal tidak boleh dianggap sebagai erti sesungguhnya dari Al-Quran, sebab Al-Quran menggunakan suatu lafaz dengan berbagai gaya dan untuk suatu maksud yang bervariasi. Terkadang untuk erti hakiki, terkadang pula untuk erti majazi, iaitu kiasan, atau erti dan maksud lainnya. Oh, maknanya terjemahan Al-Quran ni ada yang straightforward, ada yang berkias, ada apa-apa ni. Semua pelbagai interpretasi, interpretasi. Balasan bagi orang yang membaca Al-Quran adalah Al-Quran akan menjadi penolongnya pada hari kiamat. Pada saat orang-orang terdekatnya tidak ada yang mempedulikannya, apalagi mempedulikan kita. Ya, apa lagi? Al-Quran terdiri daripada 322,604 ayat. Huruf. 322,604 huruf. Orang yang membaca satu huruf Al-Quran mendapat ganjaran satu pahala, dan satu pahala dilipat gandakan hingga 10 kali. Okey. Alhamdulillah. Ada lagi, bos? So hari ni ada apa lagi? Tak ada apa nak Tak ada komen. apa, kita tutup awal lah kot. Tutup awal lah ya. Tak ada apa. Okey. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna
منهما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay, terima kasih. Terima kasih ya. Jumpa lagi Okay, bos. Terima kasih, bos. Okay, Assalamualaikum. Salam. Salam. Ya, bye. Bye, bos.